Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Oh, Alif punya okey juga. Okey, nice. So, tahniah anda semua telah masuk bab 6 hari ini. Iaitu elektrik dan juga kemagnetan. So, elektrik dengan magnet ni memang kita ada hubungan lah. Magnet menjadi elektrik, elektrik menjadi magnet. Okey, secara ringkas aku tunjuk sikit gambar-gambar dia guys supaya korang nampak sikit gambaran dia. Okey, elektrik jap ya. Cikgu secara kasar, secara cepat cikgu tunjukkan sikit. Okey, tenaga elektrik ni sebenarnya kita ada dua jenis, iaitu sumber tenaga boleh diperbaharui, sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Contohnya ni semua ni. Kalau habis tak boleh ganti. Ni kalau habis tak akan habis. So sentiasa ada ya. Ni namanya adalah sumber boleh diperbaharui. Contohnya sekarang petroleum kita dah nak habis. Sebab itulah kereta sekarang kita buat kereta elektrik ya. Okey, lagi tengok sikit. Ni namanya empangan tenaga hidro. Hidro ni adalah air. Bila sebut air tu adalah hidro. Ni empangan lah ni. Dia bentengkan empangan ni dan hujan akan turun. Ni namanya tempat tadahan air. Okey, sambil-sambil dia dapat elektrik, air ni juga akan disalurkan ke rumah masing-masing. Okey. Okey, ini namanya tenaga ombak. Dekat Malaysia tak ada tenaga ombak. Jadi sepanjang ombak tu bergerak, nanti dia akan memusingkan turbin yang ada pada mesin tersebut. Jadi dia menghasilkan elektrik. Ini tenaga solar ya. Malaysia antara tenaga negara yang sesuai untuk tenaga solar disebabkan panas kita sentiasa ada setiap hari. Hujan-hujan kadang-kadang je kan. Okey. Tenaga pasang surut air. Pasang dan surut air tu boleh menghasilkan tenaga elektrik. Inilah contoh kat dalam dia. Jadi banyak sebenarnya tenaga dia boleh. Ni adalah kincir angin. Tenaga angin banyak dekat negara Mak Saleh lah. Denmark ke, Switzerland dan sebagainya. Tengok tu dekat laut pun dia buat. Sebab sana banyak angin. Jadi bila berpusing tu, pusingan dia tu memusing turbin. Dia akan menghasilkan elektrik. Okey, banyak Okey. Jadi kat sini nampaklah tenaga biogesin. Tenaga biogesin ni biasanya daripada benda-benda hidup. Contohnya daripada tumbuh-tumbuhan, dah reput ke, ataupun daripada najis-najis, lembu, pokok-pokok dijadikan elektrik ya, pembakaran dan dijadikan elektrik. Tenaga geoterma ya, geoterma ni antara geoterma dia dah lama. Cuma kat Malaysia ni mungkin adalah kita kalau ada air panas. Korang pernah mandi air panas tak? Air panas semula jadi. Air panas semula jadi tu itu namanya geoterma. Tak pernah ya Alif ya? Dekat Bentong ada satu kalau dekat KL lah. Dekat Melaka banyak dan juga negeri-negeri lain. Kalau dekat KL ni siapa duduk KL? Dekat Bentong lah, dekat Janda Baik tu ada satu. Ya. Jadi namanya tenaga geoterma ya, dia menghasilkan tenaga di situ. Seterusnya adalah tenaga nuklear. Tenaga nuklear ni adalah tenaga tidak boleh diperbaharui. Kalau dia habislah. Tapi dia bagus. Tenaga nuklear ni dia tak mencemarkan alam sekitar. Okey, tenaga arang batu. Tenaga arang batu ni kalau habislah. Sebab dia tenaga tidak boleh diperbaharui. Tenaga gas asli. Gas asli dengan minyak petroleum tu dia sekali. Gas asli kat atas, minyak petroleum kat bawah. Okey. Dia macam tu. Ni petroleum lah. Petroleum pun tak boleh diperbaharui. Ombak tenaga juga. Yes, ombak tenaga juga. Tenaga ombak. Tenaga ombak tu dia boleh menghasilkan elektrik. Tapi dia kena pasang alat dia lah. Okey. Okey, ni kat Malaysia ni tenaga hidro bakun. Bakun ni dekat Sarawak. Tenaga empangan yang paling besar di Malaysia. Okey, ni tenaga jana kuasa gas asli di Paka. Negeri mana? Ni 9 Negeri 9 ingat Paka, Negeri 9. Dekat Paka Terengganu pun ada.
Ni arang batu, Perak, Manjung. Tenaga arang batu. Untuk menghasilkan tenaga elektrik ni semua ni. Okey, ni tenaga biogeosem kat mana ni? Dia tak cakap lah kat mana negeri dia. Ini kincir angin di Terengganu. Okey, menggunakan hybrid pulau perhentian. Dia pakai kincir angin kat sana. Pulau perhentian tak banyak lah. Okey. Alright, dah. Tu je secara pengenalan. Nanti kita buat nota kita sendirilah. Jom. So, nota kita ini ya. Alright, kita mulakan dengan elektrik dan kemagnetan. Okey. So, ingat sumber kita terbagi kepada dua, iaitu sumber tenaga boleh diganti ataupun boleh diperbaharui. Kat sini kita boleh kata boleh diperbaharui ataupun boleh dibaharui lah. Okey, ini tidak boleh baharu. Dah. Okey. So, apakah yang bahan boleh diperbaharui? Contohnya tenaga hidro macam empangan tadi. Tenaga ombak, selagi ada ombak tak kiamat, kita boleh guna. Tenaga solar, selagi ada matahari. Tenaga pasang surut. Okey, kat China banyak tenaga pasang surut. Tenaga angin, betul, tenaga angin dekat Sweden. Tenaga biogeosem. Biogeosem ni guna pokok-pokok. Tenaga geothermal. Semua ni boleh diperbaharui. Maksudnya tak habislah. Selagi tak kiamat, tak habis. Okey, tenaga yang akan habis, tidak boleh diganti semula adalah tenaga nuklear. Nuklear ni bagus sebenarnya. Dia tidak mencemarkan alam. Tapi kalau dia habis. Okey, arang batu. Arang batu pun tak boleh diganti. Lagi, gas asli. Dan satu lagi adalah petroleum. Okey, boleh Senang. Nak salin ke? Dah siap salin, boleh cikgu teruskan. Kalau siap, cuba komen dah. Okey, Kimi Daya, semua dah. Hydro. Kenapa alif hydro? Hydro tu adalah empangan hydro. Macam empangan kenyir. Korang pernah pergi empangan kenyir tak? Siapa dah pernah pergi sana, empangan kenyir? Korang tahulah macam mana. Ya. Okey, jom kita tengok sikit stesen-stesen jana kuasa di Malaysia. Yang pertama namanya hybrid ya. Hybrid ni sebab di pulau kan. Jadi dia nak buat jana kuasa tu tak berbaloi, orang tak ramai. Jadi dia pakai hybrid. Dia macam pakai kipas angin tu lah. Dia macam pakai angin dekat pantai tu. So ni pulau perhentian ni adalah di Terengganu. Dah macam belajar geografi pula ya. Sumber tenaganya daripada angin. Dekat sana ada angin pakai, solar pun ada. Lagi dia pakai diesel lah. Standby. Kadang-kadang tak ada angin. Mungkin hujan ke, dia pakai diesel. Ya. Kalau pelancong datang macam mana? Empangan Bakor ni adalah dekat Sarawak. Antara yang popular lah. Geografi pun popular. Dia adalah sumber hidro. Empangan hidro. Okey, lagi. Tuanku Jaafar adalah di Negeri Sembilan. Ni adalah gas. Jaafar ni adalah gas asli. Okey, lagi kita ada Sultan Azlan Shah di Perak. Perak apa tadi? Arang batu. Okay, kita ada Glugor. Glugor ni di Pulau Pinang. Glugor ni di Pulau Pinang, iaitu diguna diesel. Guna diesel untuk pembakaran. Satu lagi adalah TH Bio seluruh Malaysia.
iaitu menggunakan biogisim, bahan-bahan daripada tumbuh-tumbuhan. Okey, kalau dekat negara-negara macam negara India ke yang setengah-setengah bahagian tu dia menggunakan tahi lembu, najis lembu, dia akan keringkan. So najis tu digunakan sebagai bahan api. Sebab najis ni boleh bakar. Tak tahulah rasa macam mana nasi dia kan. Tapi dia boleh masak menggunakan najis tahi lembu yang kering. Okey, boleh cikgu move ke? Boleh cikgu bergerak? Boleh kan? Okey, seterusnya. Okey, sekarang ni kita tengok proses penjanaan elektrik. Macam mana penjanaan elektrik dihasilkan. Kita tengok ada gambar rajah berwarna tak? Kalau ada cantik sikit kan? Tengok ni buku teks korang ni. Macam tak nampak sangat lah ya. Tak apalah, kita guna tadi lah. Okey ni. Proses penjanaan elektrik ni basic lah model kita. So, ni kita pusingkan dia secara manual. Okay, kita punya X agenda ni, kita pusingkan dia. Bila kita pusingkan, sini kita ada magnet. Kan? Okay, lepas tu bila kita pusingkan, jadi dia akan memotong medan magnet, maka arus akan dihasilkan dan menghasilkan current elektrik. Jadi untuk menggantikan pusing ni penat kan? Jadi untuk menggantikan pusing ni, dia letaklah dekat air terjun. Nanti air terjun tu akan tolong pusingkan benda ini. Tapi dekat air terjun tu namanya adalah turbin. Turbin tu satu kipas yang besar lah untuk bila air jatuh, air tu akan pusingkan turbin tu. So turbin tu akan pusingkan kita punya yang ada magnet ni, namanya dynamo, maka menghasilkan elektrik. Faham tak? Jadi asas dia macam tu lah. Okay, boleh faham konsep dia? Jadi ni adalah namanya generator. Okey, sebab dia kecil, kita panggilkan dia sebagai generator. Kalau dia besar, namanya empangan. Jadi generator alat yang digunakan untuk menjanakan elektrik. Okey, tenaga elektrik dijanakan daripada namanya arus aruhan yang terhasil apabila garis medan magnet dipotong secara berterusan. Macam mana pula lah medan magnet ni dipotong secara berterusan? Okey, dia macam ni ya. Dia macam ini. Okey. Katakanlah kalau kita ada magnet dan juga magnet, kita ada utara dan juga selatan. Medan magnet ni kita tak nampak dengan mata, tetapi dia akan menghalakan daripada utara dan ke selatan. Okey, jadi inilah medan dia. Jadi kalau kita ada satu benda dekat sini yang boleh kita letakkan untuk kita memotong dia. Jadi benda ni kita pusingkan. Bila pusing kan, bila pusing dia akan potong lah. Dia akan potong warna hijau tu. So yang warna purple ni akan potong yang warna hijau yang tak nampak tu. Hijau tu adalah namanya medan magnet. Okey, bila dia potong medan magnet, nanti dia akan menghasilkan current. Menghasilkan elektrik ya. Elektrik akan terhasilkan. Faham tak? Itulah namanya medan magnet. Lagi dia pusing, lagilah dia potong medan magnet tu. Faham tak? Alif faham tak Alif? Boleh? Okey, faham ya? Okey. Jadi arus yang dihasilkan tu namanya sebagai, kalau dekat rumah namanya arus kan, tapi kat sini namanya arus aruhan. Sebab arus yang dihasilkan dengan adanya magnet namanya arus aruhan. Arus yang dihasilkan dengan adanya magnet. Faham tak? Namanya arus aruhan. Okey. Jadi kat sini dia kata tenaga elektrik dijanakan daripada arus aruhan yang terhasil bila garis medan dipotong secara berterusan. Selagi kita potong, kita pusing, lagi itulah arus aruhan dihasilkan.
Okey, arus aruhan ni dia adalah bersifat ulang-alik. Dia panggil AC current. AC ulang-alik. Maksudnya ulang-alik macam mana? Ulang-alik tu sifat dia negatif, positif, negatif, positif. Okey, nak senang macam ni. Kalau arus aruhan ni kita sambung kepada mentor, mentor tu akan kejap hidup, kejap mati. Kejap hidup, kejap mati. Faham tak? Jadi dia hidup mati, hidup mati, hidup mati. Sebab dia on off, on off. Dia negatif positif, negatif positif. Okey. Tapi kalau dia DC, DC ni adalah direct current. Arus terus. Contohnya macam bateri. Bateri jam, bateri kereta. Bateri jam kereta ni dia mempunyai arus terus. Jadi lampu kita ni sentiasa nyala. Sebab dia kalau positif, positif saja. Faham tak? Okey, tapi arus yang dihasilkan oleh magnet ni namanya adalah arus ulang-alik. Jadi nanti kena ada alat lah untuk menjadikan dia arus terus saja. Supaya kalau tak, kalau kita pakai arus ulang-alik kepada TV, TV kita kejap on, kejap off, kejap on, kejap off, klik-klik-klik je kan. Tak best lah tengok TV. Jadi dalam TV tu nanti ada satu alat. Alat ni dia akan convert kepada DC. Lepas tu barulah masuk kat TV. Okey, arus terus. Contoh lah ni Okey, now. So, arus terus mengalir. Dia kena mengalir ni. Mengalir kat mana ni? Mengalir dalam. Dalam mana? Agak-agaknya dia mengalir kat mana ni? Mengalir dalam satu arah sahaja, ya. Mengalir dalam satu arah sahaja. Dia tak ada banyak-banyak. Dia mengalir dalam satu arah sahaja. Okey, contohnya adalah lampu suluh, kalkulator, kereta mainan, sel suria, bateri. Ini namanya arus terus. Arus terus adalah DC, direct current. Jadi kat sini, arus terus adalah DC, arus ulang-alik adalah AC, alternative current. Alternative current biasa ada simbol macam ni. Cikgu tak ada bateri. Ada bateri tak? Bateri tak ada, ya. Okey, kalau DC dia adalah satu hala sahajalah. Sebab dia positif-positif saja. Kalau AC dia dua hala, negatif-positif. Okey, arus ulang-alik pula adalah arah aliran berubah-ubah secara berulang. Ya, berulanglah negatif, positif, negatif, positif. Contoh alat ada dipakai adalah pengering rambut, pengawal dingin, roti, stesen jana kuasa. Ini contoh arus ulang-alik yang kita guna. Okey, pita detik kat sekolah. Pita detik pun menggunakan arus ulang-alik. Okey, dah. Cikgu move ya. Berterusan. Okey, betul. Okey, now. Kita nak masuk OSK. Tahu tak apa itu OSK? Tahu tak apa itu OSK? OSK, tahu? Pernah dengar tak OSK? Tak pernah dengar ya? Dekat lab, dekat Mak Amal mungkin pernah jumpa kot. OSK. Okey, OSK ni adalah alat di mana untuk yang kita melihat graf. Graf dia akan naik, turun, naik, turun, naik. Tu namanya OSK, iaitu oscilloscope. Okey, nama-nama ni aku tak nak cerita lah. Jarang ditanya pun. Now on ke, now off ke. Jarang ditanya. Jadi, kita nak teruskan yang ini dulu, ya. Cikgu tengok mana lagi penting. Cikgu nak skip ke, cikgu nak teruskan yang ini. Okey. Dekat sini kita akan menggunakan beberapa perkara, iaitu arus terus, arus ulang-alik.
Kalau kita perasan, kita punya arus terus kita, dia akan jadi macam ni. Tik. Arus ulang alik dia jadi macam ni. Okey. Jadi arus terus dia straight aja. Kalau ulang alik, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Pada elipsoskop tu. OSK. Okey. Boleh kan? Jadi penyelesaiannya macam mana? Penyelesaian masalah bekalan elektrik. Okey, kalau tengah-tengah kawasan pedalaman yang jauh daripada empangan, nak hantar elektrik susah. Macam pulau tadi kan? Jadi dia kena guna hybrid. Contoh hybrid yang ada seperti genset. Genset tu macam generator. Kalau korang pergi pasar malam, sekarang tak adalah, dulu-dulu lah. Pasar malam ni bunyi, kalau di pasang lampu bunyi guduk-guduk di pasang. Tu namanya genset. Pernah dengar tak macam tu? Generator. Kimi pernah dengar tak kalau pergi masa malam? Pernah ya? Tu namanya genset. Dia pakai diesel. Sekarang tak pakai dah. Sekarang ni banyak orang pakai lampu charge kan? Lampu dia sambung USB, charge, lepas tu digantung. Tak bunyi lah. Dulu tak ada. Dulu kita pakai genset. Ataupun generator namanya. Cuba awak tengok. Kalau yang pakai macam tu, lampu dia macam mana? Lampu dia akan kelip-kelip. Sebab apa? Sebab negatif positif, negatif positif, negatif positif. Dia akan klik kan. Okey. Jadi genset digunakan untuk membekal tenaga elektrik di kawasan pedalaman. Okey. Kalau pada atap biasanya kita pakai solar lah ataupun sel suria. Contohnya pemasangan air panas. Sebab nak guna air panas ni elektrik kita gunakan banyak. Jadi baik kita pakai suria, solar kan. Okey. Penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik, tapak wire dengan melibatkan perubahan tenaga elektrik kepada tenaga gelombang. Dan kembali ke tenaga elektrik. Okey, ni lain lah ni. Ni jarang-jarang tanyalah. Okey. Jadi kalau tenaga yang tanpa wire. Kalau kat rumah kita ada wire nampak kan? Ni tanpa wire. Ni tanpa wire ni namanya gelombang mikro. Gelombang mikro. Okey, gelombang mikro nantilah ada masa kita cerita nanti apa itu gelombang mikro. Okey, sampai sini okey guys? Boleh terima? Ada masalah sampai sini? So far so good? Boleh tak ada masalah kan? Okey, jadi kita teruskan lagi lah. Kita masuk yang seterusnya adalah transformer. Okey, apa itu transformer? Transformer injak naik dan juga injak turun. Okey, apa itu injak naik dan injak turun? Ada gambar-gambar aja tak? Okey, nanti bawah kita tunjuk macam mana injak naik dan macam mana injak turun. Okey. Jadi alat yang mengubah arus. Tu injak ni. Ni alat yang mengubah arus ni. Terdapat dua jenis ya. Mengubah arus ni. Arus apa? Arus ulang alik. Okey, untuk transformer kita hanya boleh gunakan arus ulang alik. Voltan, voltan tu dia lain sikit. Dalam elektrik kita ada tiga perkara Alif ya. Yang pertama arus, current. Yang kedua voltan. Yang ketiga adalah rintangan. Ini korang belajar masa bab elektrik dulu kan. Ada tiga perkara, arus, voltan, rintangan. Mesti tiga-tiga ni ada untuk menjayakan elektrik ni. Okey. Jadi untuk transformer ni kita perlukan arus ulang alik. Kita tak boleh pakai arus terus. Tak boleh. Transformer kena pakai arus ulang alik. Okey, terdiri daripada besi lembut berlamina. Besi lembut tu apa ni? Empat segi ni adalah kita menggunakan besi lembut. Tak boleh pakai besi keras. Dia pakai teras besi lembut. Kenapa pakai besi lembut? Senang untuk dia jadi magnet dan senang untuk menjadi tidak magnet. Kelebihan dia. Okey, nanti kita buat. Okey, lagi. Okey, lagi. Dekat sini dia kata,
gegelung dawai penebat dia. Berpendebat. Gegelung. Gegelung ada dua. Satu namanya primer, satu namanya sekunder. Okey, primer depan, sekunder yang belakang. Okey, primer dan sekunder. Gegelung primer dan gegelung sekunder. Boleh? Okey, terdapat dua jenis injap, iaitu injap naik dan injak turun. Okey, ini cikgu lukis macam mana injak naik dan macam mana injak turun. Okey, ready? Jom, okey. So, syarat pertama ingat kita perlu gunakan arus ulang-alik. Arus ulang-alik. Okey, sekarang ni tengok kita nak buat injak naik tau. Okey, sekarang ni cikgu akan gunakan wire, lepas tu kita akan lilitkan pada benda ni. Lilitkan dia dan kita sambung kepada arus ulang-alik. Simbol dia macam ni tau. Arus ulang-alik, AC simbol dia macam ni. Okey. Dia mesti sambung arus ulang-alik. Okey. Okey, lepas itu sebab dia naik, jadi apa yang berlaku, kita kena sambungkan dia yang sebelah sekunder ni. Apa ni nak beritahu? Dia punya lilitannya mesti lagi banyak. Mesti lagi banyak. Mesti lagi banyak berbanding yang tadi. Bila lagi banyak, itu namanya naik. Okey, namanya naik. So, kita kena sambung kepada beban. Beban ni mungkin lampu ke apa-apalah, namanya adalah beban. Kita sambung dengan beban. Kalau sambung pada lampu, lampu tu akan nyala. Jadi, kita punya volt akan dinaikkan daripada sikit menjadi banyak. Ni namanya injak naik. Kalau injak turun, sebaliklah. Jadi kalau ni banyak, kat sini akan jadi sikit. Sikit saja. Alamak, tak cantik lah pula. Macam tu lah, lebih kurang sikit saja ya. Okey, ni arus ulang-alik. Jadi kalau naik, sikit kepada banyak. Kalau turun, banyak kepada sikit. Bekalan kita gunakan AC, arus ulang-alik. Alternating current. Okey. Sampai sini boleh tak guys? Boleh faham tak? Boleh tak? Ni, boleh terima tak? Faham ya? Okey, jadi ulang. Yang sini namanya gegelung primer. Apa ni dia punya, yang ini gegelung ni namanya gegelung sekunder. Nombor 2. Jadi dalam kes ni kita punya bilangan gegelung ni ataupun lilitan ni. Lilitan gegelung. Gegelung sekunder lagi banyak tau. Okey, lebih banyak ya daripada gegelung primer. Kalau yang ni pula terbaliklah. Jadi kat sini bilangan lilitan gegelung primer lagi banyak sebab dia turun. Okey. Macam tu. Jadi sesuailah. Jadi katakanlah kalau elektrik tu yang besar daripada empangan sampai ke perumahan, kan besar kan? Jadi dia turunkanlah sikit supaya sesuai dengan rumah. Tapi kalau elektrik yang besar sampai kat kilang, dia naikkan sikit sesuailah dengan penggunaan kilang. Macam itulah maksudnya. Faham tak? Jadi takkanlah kat rumah pun nak pakai yang besar, perumahan. Perumahan pakai kecil-kecil lampu, kipas, aircon je kan. Kalau kat kilang tu mesin-mesin besar. Jadi dia perlukan injak naik. Okey, boleh faham tu tujuannya. Jadi voltan outputnya, ni voltan output. Output ni yang keluar ni. Kecil ke besar? Dah tentulah meningkat. Voltan outputnya lebih besar. Okey, yang ini voltan outputnya lebih kecil ataupun menurun.
Okey. Bilangan litium gelun lebih banyak berbanding oh ni cikgu dah cerita atas ni. Alamak, cikgu dah cerita. Copy and paste je lah ya. Cikgu dah cerita kat atas tu dah. Okey. So cikgu teruskan lagi ya. Nak salin tak? Dah okey ke? Okey. Bekalan arus-alik di rumah adalah kat rumah ni ulang-alik di rumah ni macam mana? Ulang-alik di rumah. Kalau ikut macam mana? Dia adalah rendah lah. Dia rendah sikit. Tapi kita boleh pakai transformer pelbagai. Okey, contohnya kalau mesin basuh ketuhar elektrik peti sejuk ni kat rumah tau. Kan? Kat rumah. Bila ni nampak tak? Bila peti sejuk kan dia perlukan banyak elektrik. Kan? Jadi kat rumah ni kita perlukan sedikit. 240 volt betul. Apabila elektrik ni disambung kepada ketuhar elektrik kan panas. Dia nak menghasilkan banyak haba. Jadi dalam mesin ni, dalam ketuhar ni, dalam oven ni, dia akan pasangkan satu transformer injak naik. Ya, injak naik ya. Sebab apa? Sebab untuk memanaskan ketuhar tersebut. Jadi alatan kat rumah pun kalau kita perlukan yang banyak macam iron, dia perlukan injak naik. Maksudnya dari rumah tu dah perlahan kan masuk dekat alat tersebut. Dalam alat tu ada transformer sendiri. Boleh tak? Okey. Okey ya. Aku teruskan lagi. Boleh? Okey. Tapi kalau melibatkan benda-benda yang lain macam TV, kipas yang perlahan ni, kita perlukan transformer injak turun. Sebab kita tak perlukan banyak. Kipas sikit je pakai. Dia tak banyak. Dia pakai sikit sahaja. Okey, boleh. Okey, so far so good. Boleh terima ke? Boleh cikgu teruskan lagi ya? Okey, jadi pengiraan kita kena gunakan macam ni. Pengiraan kita. Okey, apa ni? V ni. Voltan primer bahagi voltan sekunder. Sama dengan lilitan primer bahagi lilitan sekunder. Okey, contohlah. Okey, jadi kita buat sikit. Contoh kita. Jom kita buat ya. Ada contoh dia. Alamak, tak ada contoh lah pula. Tak ada contoh dia bagi. Alamak, tak apalah. Kalau ada contoh nanti kita akan buat. Kita akan buat macam mana contoh dia. Okey, ni adalah cara penghantaran pengagihan tenaga elektrik daripada pusat jana kuasa. Tak kisahlah dia pakai arang batu ke, hidro ke, nuklear ke. Namanya adalah stesen jana kuasa. Okey. Stesen jana kuasa nampak tak? Dia sampai dekat sini, mula-mula dia buat apa? Tengok transformer dia. Injak naik. Kan gegelung banyak kan? Jadi ni namanya transformer injak naik. Okey, boleh? Okey, sampai kat bawah ni, cuba korang tengok ni. Naik ke turun? Turun kan? Dia rendahkan lagi. Walaupun kilang tu banyak pakai, tapi yang keluar ni lagi banyak ni. Jadi ni adalah transformer injak turun. Mula naik, dia turun balik. Okey, lepas tu sampai ke C. Cuba tengok C. C macam mana ni? C macam mana C? Turun lagi kan? Jadi transformer injak turun lagi.
Mungkin kilang-kilang kecil lah ni. Kan? Injak turun lagi. Okey, boleh. Okey. Seterusnya dekat rumah. Ni pengiraan ni. Pengiraan nanti kita buat. Sebab dia tak bagi maklumat, nanti kita buat kemudian lah. Sebenarnya ada kira ni sebab dia bagi maklumat ni kan. Patutnya kena boleh kira. Boleh kira ni. Nantilah kita kira. Okay, ni cikgu nak cerita dulu dia punya flow dia. Okey. Sekarang kita nak masuk pula kesan kediaman berhampiran dengan pilot rangkaian grid namanya. Apa itu pilot rangkaian grid? Korang pernah nampak tak dia punya tiang-tiang yang macam ni? Yang ada macam ni. Pernah nampak tak korang? Pernah nampak? Pernah kan? Okey, ni namanya pilot. Tiang. Jadi siapa-siapa yang tinggal berhampiran ni, apakah kesan dia? Okey, rumah siapakah yang berdekatan dengan ni? Cuba komen sikit. Rumah korang dekat tak? Kalau dekat rumah tu boleh nampak tak? Ada tak nampak? Jauh. Okey, alih jauh. Okey, selamat. Orang pun jauh kan? Okey. Tapi kalau jalan raya nampak sekali okey lah. Tapi kalau kita tinggal rumah, nampak rumah tu dekat sangat, itu kita ada kesan sikit. So, apakah kesan dia? Bila ada pilot tersebut, setiap kali arus lalu, arus tu akan menghasilkan medan elektromagnet. Namanya adalah medan elektromagnet. Itu namanya medannya. Medan elektromagnet yang kuat terhasil akibat arus ulang-alik voltan tinggi mengalir melalui kabel. Kita tak nampak kan? Macam kita cerita tadi, medan kita tak nampak. Okey. Pelet tersebut dia akan menghasilkan arus ulang-alik tahu ya? Bukan arus terus, arus ulang-alik. Negatif, positif. Negatif, positif. Bila ada negatif, positif, mesti dia ada medan elektrik. Jadi, kita punya kesan kepada kesihatan kita, contohnya kesan biologi, sakit kepala, kemurungan, loya-loya, letih-letih, itu adalah kesan jika duduk dekat sangat. Okey, kesan terhadap peralatan harian. Contohnya, kompas tidak boleh menunjuk arah utara dengan betul. Sebab kompas pun tersengit-sengit sikit sebab dia terpengaruh dengan medan elektromagnet. Ya. Jadi macam manakah cara penyelesaian yang boleh kita ambil? Jadi tidak boleh melakukan sebarang aktiviti dan binaan bangunan di bawah pilot. Maksudnya kalau bawah pilot tak boleh terus. Kalau berhampiran jauh sikit boleh lah. Tapi berhampiran dekat tak boleh. Maksudnya kalau kita nampak rumah kita, nampak pelet dari jauh kan. Kecil je, tu okey. Sebab medan ni, dekat je kuat. Tapi lama-lama dia hilang. Jadi kalau duduk jauh, beberapa kilometer tu, tak rasalah benda ni. Okey lah. Jadi, yang tak eloknya contohnya, biasa kita nampak orang tanam pokok tebu ataupun pokok jagung bawahnya kan. Jadi, si penanam tu bahayalah. Sebab dia terdedah dengan medan elektromagnet. Tapi, dia tak duduk itu. Aktiviti maksudnya, kalau boleh, jangan duduk di bawah pilot tu, Kimi. Duduk bawah pilot tu, lepak-lepak ke... ataupun kita bertani bawah tu lama-lama tak boleh, tak elok. Faham tak? Tu aktiviti maksud. Ataupun jogging ke bawah tu, tempat lain banyak lagi jogging kat bawah tu buat apa. Okey, namanya pilon ya. Okey, seterusnya kita masuk lagi sistem pendawaian elektrik di Malaysia. Kita ada dua, iaitu namanya fasa 1 dan juga fasa 3. Fasa 1 ni biasanya dekat rumah. Fasa 3 biasanya dekat kilang. Okey. Boleh tak rumah pakai fasa 3? Boleh. Kalau rumah tu besar sangat. 3-4 tingkat ke mana tahu kan. Jadi bolehlah dipakai dekat rumah.
Okey, fasa 1 ni kalau boleh dia adalah tidak melebihi. Tidak melebihi 10 kilowatt. Manakala fasa 3 dia mesti melebihi 10 kilowatt ataupun 50. Kilang lah biasanya. Pakai banyak kan. Biasanya ini kita gunakan untuk perumahan. Ataupun mungkin dekat luar bandar. Luar bandar lah, kampung-kampung ke, perkampungan orang asli kan. Manakala yang tinggi-tinggi ni biasanya kita gunakan dalam industri, kilang-kilang ataupun komersial. Komersial ni benda-benda yang melibatkan pengeluaran yang besar lah. Okey, boleh. So, ada satu fasa dengan fasa 3 elektrik. Sampai sini okey ke guys? Cikgu rasa macam laju pula cikgu explain kat korang. Korang okey ke ni? Boleh terima? Alif okey je? Oh, bagus Alif. Okey, kita nak masuk pendawaian pula. Naura pun okey? Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, sekarang kita masuk pendawaian dekat rumah ya. Kita selalu buka switch macam tu saja. Kita kena tahu jugalah pendawaian yang ada pada rumah kita. Okey. So, yang pertama, kita kena ada 2 wire untuk nyalakan lampu. Yang pertama namanya adalah dawai neutral. Dawai neutral. Maksudnya wayar neutral lah. Wayar neutral. Biasanya warna biru. Warna brown biasanya wayar hidup. Okey, dawai hidup. Jadi ada 2. Satu wayar mati, satu wayar neutral. Satu lagi dawai hidup. Okey. So, dawai hidup ni dia masuk. Positif lah kira. Wayar neutral ni keluar. Negatif. Okey. So, bila masuk kat rumah, mula-mula dia kena sambung kepada fuse utama. Fuse utama awak tu, kalau awak off, satu rumah mati. Itu namanya fuse utama. Pernah on tak? Ataupun bila lightening kan, dia akan tendang kan? Itu namanya fuse utama. Okey. Jadi, bila hidup masuk, yang B ni namanya adalah meter. Meter yang kita bayar tu, duit tu. Meter elektrik. Okey. Jadi, masuk fuse utama, masuk meter elektrik. Okey. Okey, lepas masuk elektrik, kita akan masuk yang C. C ni namanya adalah LCB. Ataupun dia macam fuse lah. Okey, dia adalah pemutus litar. Iaitu dikenali sebagai ELCB. Pernah dengar tak ELCB? Pernah nampak tak? ELCB ni macam ni. Alamak, tak ada pula ya. Sekejap kita tengok. Tengok kalau ada tak ELCB ya. ELCB. Pernah? Oh, hebat awak. ELCB. Mana ELCB? Alamak. Bukan. Ni USK. Ni adalah... Ni transformer tadi kan? Ni transformer. Ni transformer. Kita tengok ELCB. ELCB. Ni meter. Ini meter. Ini meter korang. Okey, ni meter. Mana ELCB? Ni pelak. Alamak, tak ada kat sini. ELCB. Ni ada pun. Ni. ELCB. Pernah nampak tak macam ni? ELCB. ELCB ni yang baru. Dulu dia panggil MCB. MCB orang tak pakai dah sekarang. Tak pernah nampak? Kalau kat pelak panjang tu kan? Kat pelak panjang tu korang nampak? Dalam rumah. Yang warna putih tu. Dia panjang. Dia banyak ketul. Ni baru seketul. Jadi kena susun lah. 2 ketul, 3 ketul. Jadi panjang warna putih tu. Bila blackout kan, ayah awak pergi sana kan, dia buka tik. Yang tik tu namanya adalah ELCB. Okey, lepas tu dalam ELCB ni, kat ujung sekali biasanya ada satu yang warna merah. Itu namanya switch utama dia. Tutup yang ini, semua mati.
Tapi kalau kita tutup NCB ni, lampu-lampu tertentu je mati. Sebab setiap NCB ni akan kontrol lampu ataupun kontrol kipas. Okey, faham tak? Ada panjang tak? Tak ada ya, panjang ya NCB. Tak tunjuk ya. Tapi korang pernah nampak ya? Pernah nampak kan? Pernah. So cikgu tak payah tunjuk dah kan? Ke ada yang tak nampak? Ada yang tak pernah nampak tak? Cuba mengaku yang tak pernah nampak. Cikgu cuba cari ya, ada tak kat sini Kejap. Kalau ada, ni. Nampak? Yang macam ni. Boleh. Jadi setiap slot tu dia adalah dia punya yang slot kuning tu satu kuning kan. Kuning setiap kuning ni dia adalah ELCB lah. Panjang je. Kan? Panjang je. Dah nampak ni namanya ELCB. Okey. Dah settle. Senang sikit dah nampak. Okey, jadi macam tu kita teruskan lagi. Yang itulah dekat pernah nampak. Tu namanya adalah ELCB. Panjang-panjang. Okey. ELCB. Okey, sekali lagi. Okey, yang kalau yang lama, yang baru ni ELCB. Yang lama MCB. Okey, ELCB ni dia lebih sensitif lah sikit. Kalau dia lightning ke, dia boleh tendang sendiri lah, switch dia ada fuse. EMCB ni dia perlukan wire bumi. Jadi sekarang ni lah orang tak pakai dah MCB, orang pakai ELCB. Ya. Okey, itulah sedikit mengenai perkara ini. Okey, sambung lagi Sempat ke guys? Berapa dah masa ni? Korang boleh lagi ke? Boleh menerima lagi ni? Ke dah tepu dah otak? Boleh menerima lagi? Okey. Cikgu habiskan diagram ni Cikgu habiskan diagram ni sikit. Okey, lepas tu masuk dekat pemutus ELCB. Okey, ELCB. Lepas tu dia masuk lagi kepada MCB. Dia buat dua. Tapi sebenarnya satu je. Dalam kes ni dia buat dua. Ini namanya adalah pemutus MCB. Okey. Pemutus litar MCB. Tapi kebanyakan rumah dia pakai satu je. Tapi kalau macam ni lagi bagus lah. Dia pakai dua. Okey, lagi bagus. Okey, lagi. Lepas dia pakai MCB, kita punya E ni adalah litar kuasa namanya. Litar kuasa ni plug. Plug yang 3 pin tu, yang kau masuk plug tu kan. Plug TV ke, plug untuk cas telefon, namanya litar kuasa. Okey, litar kuasa. Power circuit lah, power circuit. Okey, lepas tu gambar macam wifi ni adalah dawai bumi. Okey, earth wire. Dawai bumi ni namanya earth wire. Jadi kalau ada kebocoran arus, sepatutnya wire tu akan masuk kepada bumi. Jadi tak terkena kepada diri kita lah. Tak ada renyatan. Kecuali kalau wire bumi ni terputus. Kalau putus, dia akan mengalir, tengok, putus lah. Jadi dia akan kena rumah lah. Kemungkinan rumah ataupun alat elektrik terbakar. Sebab dia tak ada pilihan untuk ke bumi. Jadi, kara ni dia suka bumi. Kalau dia bocor, dia suka cari bumi. Tapi kalau bumi tak jumpa, dia pergi attack kepada peralatan. Peti rosak, TV terbakar. Faham tak? Maksudnya wire bumi tu problem. Ada tak rumah siapa-siapa yang kena current, TV terbakar? TV ke, peti sejuk ke, ada tak? Lightning kuat. Kalau ada berlaku macam tu, menunjukkan bahawa sama ada wire bumi tak bagus ataupun LCB ni problem lah. Tak pernah lagi maksudnya okey lah tu, berfungsi dengan bagus. Okey. Boleh jadi ni masuk ni yang mula-mula masuk ni. Alamak, ni lupa nak cerita. Ni adalah switch utama. Switch utama kita lah, nak on off.
Jadi inilah diagram kita guys. Tak pernah lagi rumah cikgu dah 2 kali. Satu TV terbakar. Yang kedua tu cikgu kena wifi cikgu terbakar dengan printer cikgu terbakar. Lepas tu cikgu dah buat wiring barulah, serit dah kan. TV sebiji dah 1000 lebih. Printer lagi.